Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita manjatkan setinggi syukur kehadrat Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW. Diberi kesempatan hidup dan disediakan peraturan yang tepat untuk diikuti oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana saya sebut dalam mukaddimah tadi, sepotong ayat Quran dalam surah Hash ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang jelas kepada orang beriman bahawa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya. Mesti diagihkan dengan saksama. Bahkan dalam Islam, contohnya zakat, hukum yang paling dekat dengan orang Islam. Apabila zakat itu dikutip, maka zakat itu mesti diagihkan kepada masyarakat setempat. Selesaikan keperluan masyarakat setempat. Jangan pindah zakat itu dengan awal dalam keadaan tak selesai keperluan setempat. Itu hukum berkait zakat. Sama juga apabila kita membicarakan soal hasil mahsul sesebuah negeri itu yang sepatutnya diagihkan untuk keperluan rakyat di negeri itu dulu, selesaikan. Jangan dipindahkan hasilnya dalam keadaan tidak dikembalikan dengan saksama. Apa kaitan yang cuba saya nak tekankan? Di sini penekanan pada konsep federalisme yang gagal dipatuhi oleh kerajaan persekutuan yang diketuai oleh PH dan BN pada hari ini. PH ni dia belajar jadi jahat dengan Barisan Nasional. Dia belajar jadi jahat untuk tidak mengagihkan peruntukan dengan saksama bagi negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional. Ini satu kezaliman yang besar. Dan hakikatnya yang dizalimi ini adalah tuan-tuan, puan-puan. Dan tuan-tuan, puan-puan ni punya doa yang paling mustajab. Kerana hak yang sepatutnya sampai kepada tuan-tuan, puan-puan hari ini dinafikan dengan sebab tuan-tuan, puan-puan memilih Parti Islam Sembilan Sepah di negeri Terengganu. Oleh itu, apakah kita nak beri muka lagi pada orang-orang yang zalim ini untuk terus memerintah negara ini, bahkan untuk memenangi kursi di dalam Parlimen Kemaman ini? Tuan-tuan nak beri muka lagi? Tak kira lah general pun, orang Terengganu ni grebel lagi pada general. Betul tak? Mana mungkin kita nak benar bersekongkol dengan sebuah pemerintahan yang tidak memberi keadilan pada negeri-negeri yang majoritinya bumi putra orang Melayu Islam yang sepatutnya mereka bela. Sebab itu pertama sekali hujah saya pada malam ini, kena tolak Barisan Nasional kerana mereka bersekongkol dengan kezaliman Kerajaan Pakatan Harapan yang mengetepikan hak SG4, State Government 4, 4 buah negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional. Yang kedua, selain daripada konsep federalisme yang gagal dipatuhi, mereka nak hasil, mereka nak ambil hasil daripada negeri ini, tapi mereka tak embuh mengembalikan pada rakyat negeri ini. Saya pandailah juga cakap Terengganu ni. Sebab zaman saya belajar dengan Ustaz Zulkhairi di Yaman tu, ramai budak-budak Terengganu. Jadi tu pandai cakap Terengganu tu. Yang kedua, malam tadi saya ceramah dengan Adung Berserah. Adung Berserah ni adung kampung saya. Saya orang Berserah, Batu Hitam. Jirang je dengan Kemamang ni. Orang Berserah ni, orang Batu Hitam ni macam orang besuk lah. Orang besuk cakap Kelantan. Orang Berserah cakap Terengganu. Ahli parlimen saya, kampung saya lah, walaupun saya duduk Selangor.
ahli parlimen saya tadi, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, ahli parlimen Indra Mahkota. Nah, waktu bolehlah. Tadi saya ngajar bawa kata, Ustaz, macam orang Terengganu dah. Ini sebab hasil tarbiyah di Yamang. Saing kawan-kawan Terengganu, jadi cakap Terengganu. Kemudian asal kapur saya juga, orang-orang nelayan yang mereka ni orang, sebahagian keluarga mereka yang ada di Kemamang. Jadi nak sebut pada tuan-tuan dan puan, pertama, hujah kita kena tolak Barisan Nasional ini kerana mereka meneruskan kegagalan, kezaliman yang berlaku sebelum ini. Menafikan hak. Bahkan apa yang menyedihkan hari ini, peruntukan tidak disalurkan kepada mandat yang sepatut mereka hormati, iaitu kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat negeri Terengganu. Mereka salurkan melalui agensi persekutuan, JPP sebagainya. Yang kedua, selain itu saya nak sebut, perkara kedua, bila kita nak pilih pemimpin ini, pertama pemimpin itu mesti telah terbukti rekod cemerlangnya. Betul atau tidak? Nak pilih pemimpin yang tak tahu rekod cemerlang, tak boleh pilih dia. Nak pilih pemimpin ini, mesti yang telah terbukti rekod kecemerlangan, pentadbirannya, integritinya. Baru kita pilih dia. Dan hari ini telah terbukti. Masuk penggal kedua, Dr. Sam menjadi Menteri Besar Negeri Terengganu. Melaksanakan tugasnya dengan cemerlang, membela rakyat negeri Terengganu dengan inisiatif-inisiatif kebajikan yang begitu banyak. Cuma baru ni tak boleh nak betang di Dewan Undangan Negeri sebab dalam keadaan menghadapi PRK. Takut dituduh pula sekali lagi rasuah sebab umum isytihar inisiatif-inisiatif kebajikan. Sebab itu hadirin dirahmati Allah, hari ini Menteri Besar Negeri Terengganu Dr. Sam tidak membentangkan inisiatif tersebut, tapi akan dibentangkan selepas pilihan raya di Kemamang. Dan dari sudut rekod, inisiatif kebajikan yang saya kira paling banyak dalam Malaysia ni antaranya adalah pada negeri Terengganu. Maknanya bila mereka dapat royalty, dapat duit daripada kerajaan persekutuan, mereka mengembalikan sungguh-sungguh pada rakyat negeri Terengganu. Akhirnya rakyat rasa begitu banyak inisiatif kebajikan. Dari sudut teori ekonomi, walaupun saya ni pot lebar, kita ngaji ekonomi sikit-sikit. Nah, kita ngaji ekonomi. Dari sudut ekonomi, bagaimana berlaku perkembangan ekonomi dalam sesebuah tempat itu. Pertama sekali, apabila masyarakat, individu yang berada di dalam sebuah komuniti itu, mereka mempunyai wang untuk berbelanja. Ada duit nak belanja. Bila ada duit nak belanja, baru ekonomi berkembang. Rakyat ada duit nak belanja, baru ekonomi berkembang. Sebab itu inisiatif di peringkat kerajaan negeri dia bantu untuk memperkembangkan ekonomi di peringkat sebuah negeri itu dengan memberi inisiatif kebajikan banyak. Ada beri wang tunai, bagi bantuan itu, bantuan ini. Supaya rakyat mempunyai lebihan wang untuk berbelanja, secara tidak langsung memberi kemakmuran kepada peniaga-peniaga kecil, orang yang berniaga. Dengan itu, perjalanan ekonomi itu berjalan dengan baik dan sempurna. Tetapi kalau rakyat tidak punya lebihan wang untuk berbelanja, dia takut nak buat keluar duit. Akhirnya kesannya akan dirasai peniaga kecil. Hari ini tuan-tuan, kalau pergi, saya yang di Petua Pas Shah Alam, di Shah Alam tu banyak kilang. Tuan-tuan boleh pergi, orang Terengganu ni boleh pergi tengok berapa banyak kilang yang ditutup. Tak boleh buat operasi. Kenapa tak boleh buat operasi? Kilang tu
tidak punya dana yang mencukupi untuk operasi. Bil elektrik banyak, mahal dia nak kena bayar. Nah, kerajaan hari ini jenis tak erti bahasa. Nah, dia ingat dengan dia potong bahagian tertentu itu akan membantu kerancakan ekonomi. Hakikatnya makin terbantuk. Akhirnya orang yang nega-nega ni mampu nega, tutup kilang. Nak bayar gaji tak boleh. Sebab apa nak bayar gaji tak boleh? Orang tak berbelanja. Orang takut nak berbelanja lebih. Menyebabkan akhirnya kilang-kilang ni tak boleh beroperasi, tutup operasi. Sebab tu menjadi sebuah kerajaan, minda mereka mesti minda kerajaan. Tak boleh jadi kerajaan tapi minda pembangkang. Bila jadi kerajaan minda pembangkang, akhirnya rakyat takkan dapat manfaat. Yang dia tahu hanyalah membalas dendam kepada musuh-musuh politik dia. Sebab tu ini hakikat yang berlaku yang mesti diubah dengan segera. Apabila diserah amanah bukan kepada ahlinya, maka kerosakan satu demi satu akan berlaku di dalam tanah air kita. Sebab tu saya nak sebut hari ini, kita kena hantar pemimpin yang ahlinya punya kepakaran untuk pembangunan negara, untuk menjadi ahli di dalam Dewan Rakyat. Kerana itu, saya rasa rakyat Kemaman ni mesti mengundi Dr. Sam untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Seorang profesional, mempunyai pengalaman mentadbir negeri, bahkan telah terbukti kecemerlangannya di negeri Terengganu ini untuk diangkat ke peringkat persekutuan di Dewan Rakyat. Dan hadirin rahmati Allah Ta'ala, kerana itu juga Dr. Sam ini bagi saya adalah wakil kepada SG4, Menteri Besar State Government 4. Sebab Menteri Besar yang ada hari ini, tak ada yang jadi ahli parlimen. Menteri Besar belah PH ni, belaka jadi ahli parlimen. Sebab tu lucu kalau dia mempertikaikan Dr. Sam bertanding dalam PRK Kemamang ini. Sebab padahal di peringkat dia bertanding belaka. Tanding parlimen belaka. Timbalan Presiden UMNO yang merupakan adung dan juga ahli parlimen. Nah, hari ini dia meludah ke langit. Menteri Besar Selangor, adung Sungai Tua dan ahli parlimen Gombak. Ketua Menteri Pulau Pinang, Menteri Besar Negeri Sembilan. Semua ni adalah menteri besar, ketua menteri di pihak kerajaan yang menjadi ahli parlimen. Hari ini bila kita nak akad seorang daripada 4 orang menteri besar kita, supaya dia boleh bercakap bagi pihak 4 negeri ini, boleh bercakap mewakili 4 menteri besar yang ada ni, untuk menunjukkan betapa 4 negeri yang majoriti orang Melayu Islam hari ini terpinggir. Bahkan lebih menyedihkan, cuba dibandingkan seperti negeri Selangor. PH ni jadi kerajaan di Selangor baru 3 penggal. Hak Selangor maju sebelum daripada tu lagi. Kalau kita nak hurai dari sudut bandar, pembangunannya, ketidakadilan pembangunan ini berlaku sebelum daripada ini lagi. Jadi tidak wajar untuk membuat pembandingan yang tidak adil. Nak lawan bola ni biar padang rata sama adil. Apple to apple. Nak banding satu benda ni biar sama tara. Nak biar serupa keadaan. Sebab itu yang kedua, saya tekankan keperluan untuk diangkat Dr. Samsuri ke Dewan Rakyat untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajipan ini. Dan yang ketiga, saya juga nak sebut, hari ini kerajaan yang ada pada hari ini, hakikatnya mereka adalah pengkhianat utama kepada kebajikan anak muda. Mereka lah yang paling membenci anak muda. Anak muda kena dengar, bila 2 hari bulan ni kena pakat keluar mengundi, tunjukkan
bahawa kita benar-benar tak puas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Apabila mereka menekan, menghina anak muda yang menyokong Perikatan Nasional, dituduh lemah IQ. Dia tahu ada anak muda tu ada PhD, ada master yang cemerlang. Tapi mereka merendahkan martabat anak muda kerana anak muda tidak bersama dengan mereka. Oleh itu pilihan raya ni anak muda mesti keluar mengundi beramai-ramai. Tunjukkan protes kita untuk melihat perubahan di dalam negara ini. Nah, kerana kita main chess ni, orang kalau main catur, dia menyusung buahnya bukan setakat nak makan kawan tu, tapi nak menang, checkmate. Dan kita nak atur hari ini, Menteri Besar Terengganu bertanding di Kemamang ni untuk checkmate kerajaan di peringkat persekutuan. Supaya mereka menyesal, tindakan mereka buat petisyen sebenarnya menghina rakyat di Kemaman dan negeri Terengganu. Dulu orang buat petisyen ni tuan-tuan, hak kalah 100, 200. Kalah 80. Mana ada orang buat petisyen, hak kalah 27,000. Ini bazir duit rakyat, betul tak? Main nak 2-3 kali ngundi raya banyak kali kita tahu ni. Nah. Jadi hakikatnya mereka tak hormat mandat rakyat, mereka hina pilihan rakyat. Oleh itu mereka mesti diajar pada pilihan raya kali ini. Dan yang keempat saya nak sebut, tuan-tuan puan-puan, tak akhir sekali. Undi pada PAS dalam pilihan raya ini cukup penting untuk protes Barisan Nasional dan menjadi penanda arah signifikan yang paling penting kepada pengundi dan juga kepada BN bahawa rakyat orang Melayu Islam, pengundi di Kemaman ini tidak sekali bersetuju gabungan BN dengan Pakatan Harapan. Saya seru orang-orang UMNO, saya seru orang BN protes terhadap undi ini. Kerana anda tidak restu hubungan BN dengan DAP. Hubungan BN dan DAP ini hubungan luar tabi'i yang mesti dibantah, yang mesti ditekan. Sebab tu pengundi UMNO, pengundi BN, anda mesti mengundi PAS dalam pilihan raya ini untuk memastikan kita berjaya dalam pilihan raya Kemaman ini. Kena beri isyarat penting pada pemimpin-pemimpin BN. Sebab hari ini mereka seronok berkuasa, mereka seronok kahwin dengan DAP. Ingat setiap undi kita pada BN itulah undi pada DAP untuk terus berkuasa. Untuk mendominasi politik dalam negara. Sebab itu, ianya mesti dibantah, dilakukan protes dan protes itu dengan kalian mengundi Parti Islam Malaysia PAS pada 2 Disember ini. Dan tuan-tuan, akhirnya saya nak ambil peluang bahawa perubahan di Kemaman ini insya-Allah akan menjadi sinar baru bagi rakyat Terengganu dan insya-Allah sinar baru bagi rakyat di peringkat persekutuan dengan maksud sinar baru bagi rakyat Malaysia. Kerana perubahan yang kita akan lakukan ini akan meledakkan satu momentum kesedaran bagi rakyat perlunya kerajaan hari ini. Mereka Pakatan Harapan dan juga BN sebenarnya tidak layak pun untuk memerintah, bahkan mereka tidak kompeten. Mereka mesti diubah dengan segera. Dan saya harapkan 2 Disember ini akan menatijahkan dengan majoriti yang lebih besar. Kalau boleh hak ngundi BN tu tinggal Mak Said seorang je. Hak lain ni pakai undi PAS belaka. Mudah-mudahan dengan itu akan memberi kesedaran lebih jelas kepada pemimpin UMNO dan BN atas tindakan mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi itulah sedikit pada malam ini. Terima kasih atas ruang yang diberikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan mudah-mudahan tak ada dah PRK ni. Kita harap pilihan raya yang ke-16 terus nanti.
InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.